Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan fiqhul qulub, fiqh hati, pada muka surat 85, muka surat 86, di bawah tajuk kesan maksiat kepada hati. Kesan maksiat kepada hati, pada muka surat 85, sambungan tajuk tu. Ini sebagai sambungan tajuk. Kalau dalam sesi lepas, pada sesi sebelum ini, dikemukakan di bawah tajuk ini kesan maksiat pada hati, ayat 28 surah At-Taubah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua ini berkait dengan kesan maksiat itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, muka surat 86 itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walutan atainahu hukma, walutan atainahu hukman wa ilma, wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, innahum kanu qauma saw'in fasiqin." Walutan, dan kepada Nabi Lut kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik lagi derhaka. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ini ana daripada beberapa tafsir lah, sudut tadabbur ayat ini. Tiga. Yang pertama, terus ana pergi supaya lebih ringkas. Yang pertama, ayat ini mengisyaratkan kepada maksiat yang berskala besar. Dia kalau maksiat itu dilakukan dalam jumlah yang kecil, taklah sampai peringkat Allah musnahkan secara total masyarakat dia tu. Bahkan dalam setengah-setengah tafsir, mana berlaku kerosakan itu, orang panggil macam Allah matikan keturunan itu. Sampai begitu sekali. Bukan kesalahan kecil ni. Sebab itulah di sini ulama kata ni isyarat kepada maksiat yang berskala besar. Kalau kita tengok cerita, kalau kita perhatikan keseluruhan cerita Nabi Lut ni, mana Allah hantarkan malaikat supaya dikeluarkan dulu Nabi Lut dan orang-orang beriman itu. Kemudian selepas itu diturunkan bala secara total, keseluruhan. Tak kiralah kesalahan kecil ni, ini mesti kesalahan besar kalau sampai tahap ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, isyarat kepada berterusan melakukan dosa. Dia panggil musirun ala dhunub. Dahlah skala besar, patut tak berhenti, tak bertaubat. Yang ketiga, tidak berterusan melakukan dosa tidak akan dilabelkan sebagai fasik. Ini nak boleh disebut qaum sau'in fasiqin. Mana qaum, bukan individu, qaum fasik. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan dan tidak bertaubat. Barulah dilabel seorang itu berdusta ataupun dia bercakap bohonglah sekali-sekala kerana mungkin sebab-sebab tertentu. Allah pun tidak sebut sebagai kadhibin. Tapi bila berlaku secara berterusan, barulah dikatakan seorang itu kadhibin dan sebagainya. Ini 3 poin tadabbur daripada ayat ini. Okey,
Selain daripada itu, perkara yang perlu kita faham juga di sini, selain daripada tadabbur tu, anda nak sebut beberapa perkara lah. Saja ni sebut sebagai maklumat tambahan. Lut ini, nama Lut itu kalau mengikut ulama, dalam beberapa tafsir, Lut ni kita sedia maklum, dia ni anak saudara Nabi Ibrahim ya. Seperti mana kita sedia maklum lah. Dia ni anak saudara Nabi Ibrahim AS. Kenapa dinamakan Lut? Kerana Nabi Ibrahim, Lut ni, kalimah Lut ini daripada lata. Kalau bahasa Arab, lata ni maknanya salah satu makna, dia ada 86 makna. Makna yang dimaksudkan kenapa dinamakan Nabi Lut, kerana Nabi Ibrahim sangat sayang pada dia, sehingga Nabi Ibrahim itu ta'allaqa wa lasaqa, sehingga hati Nabi Ibrahim sentiasa ingat pada dia, dan orang panggil apa ni, terikat lah. Kalau gapo-gapo lebih ke dia. Ni sebab tu dinamakan, sebab dia ni, kalau kita perhatikan di sini, Allah sebut kelebihan dia hukman wa ilma. Kebanyakan ahli tafsir sebut hukma sini, Lut ni di antara kemahiran dia, kelebihan yang Allah beri kepada dia, dia ada kepandaian dalam menyelesaikan kis-kis yang berlaku dalam masyarakat. Tapi kis ni dia tak boleh selesai. Kis liwat ni, dia tak boleh selesai. Tetapi dia telah usaha sehabis-habisnya. Bahkan kalau kita tengok dari setengah riwayat, dia sengaja pergi ke tempat itu untuk menyelesaikan masalah. Sehingga ulama kata mukjizat dia lah tu. Tu al-fasl dia panggil. Al-fasl ni kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau ada kis besar, dia selesai. Sebab tu Nabi Ibrahim suka sangat dia. Dan dia sengaja dia pergi ke sini, ke kampung dia ni, untuk menyelesaikan masalah. Sebab kis ni berat terlalu, tapi tak boleh nak selesai. Tak boleh. Makna Nabi Lut yang diberi hukmah, ilmu kebijaksanaan ni pun tak boleh nak selesai. Patut ilmu tu semua ulama kata ilmu nubuwah, ilmu kenabian lah. Ilmu kenabian. Jadi campur dua hukman wa ilma ini, kira-kiranya Nabi Lut ni insan yang paling bijak lah di zaman dia. Tapi tak boleh nak selesai. Sebab apa? Sebab liwat itu berlaku dalam bentuk masyarakat skala besar. Sebab itulah hadirat, anda pun tidak buat dia punya ni sebenarnya tak ada bujuk, cuma anda catat 3 saat ni hak sebelum ni. Jadi sebelum mari kuliah saat ni, tengok ada beberapa tafsir hak lain lah, tak sempat nak tengok tu. Dia sebut sangat menarik lah. Gapo dia sebut, dia kata kalaulah kita tidak mengaktifkan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu melakukan kesalahan besar dalam skala besar. Setengah ulama kata lebih 50% komuniti masyarakat setempat itu melakukan maksiat, dan tidak ada usaha daripada pihak anggota masyarakat itu juga untuk menyekat. Inilah yang akan berlaku. Sebab apa? Sebabnya yang main peranan untuk dakwah, bui kefahaman, bincang supaya mereka berhenti daripada aktiviti liwat itu hanya berlaku kepada Nabi Lut dan beberapa orang beriman sahaja. Keluarga dia pun ada yang tidak sokong dia. Keluarga terdekat pula tu. Jadi ini itu yang dimaksudkan di sini. Jadi hak saya sebut Lut itu anak saudara Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim sangat sayang kepada dia. Hak ni disebut dalam kitab Fathur Rahman fi Tafsir Al-Quran, Syekh Mujiruddin Al-Hambali. Ini seorang yang bermazhab Hambali. Tak apalah. Baik, seterusnya Allah berfirman. Jadi kenapa dibawa ayat ni? Sebab ini isyarat kepada kesan maksiat. Dia kesan maksiat ni ada dua. Kesan maksiat kepada individu, itu kalau berlaku secara tidak meluah lah. Individu tertentu sahaja melakukan perbuatan dosa besar tu, dialah kesan untuk peribadi. Hak ni tak. Ayat ni Allah sebut kesan kepada masyarakat bila perbuatan maksiat itu berlaku dalam jumlah yang ramai, skala besar lah kita kata. Gak liwat ni bukan kesalahan dosa besar kecil-kecil, tidak. Antara dosa besar yang besar. Dosa besar ni dia ada kategori dia pula. Baik, yang ketiga, firman Allah yang ketiga, fama kana jawab qaumih illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum
innahum unasun yatatahharun. Maka kaumnya tidak menjawab selain mereka berkata, ni cerita Nabi Lut lagi ni, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini. Sesungguhnya Nabi Lut dan puak-puak yang beriman itu adalah orang-orang yang dakwa diri dia suci bersih. Dia hidup lain, tak sedut sini lah. Lah ni pun kita ada dengar gitu. Nah, bila berlaku maksiat dalam bentuk skala besar, buat di stadium maksiat. Bila ada orang kritik, dia kata tutup mata. Tutup mata, jangan pergi ke lain. Jadi hak ni ada semua selagi manusia hidup di muka dunia akan ada semua ni. Siapa kiamat? Jadi kalau kita duduk di posisi Nabi Lut, boleh pahala. Na'udzubillah lah, takut jadi posisi satu lagi. Tu boleh dosa. Gitulah kehidupan. Dia simple ya kehidupan di dunia ni. Kalau kita faham agama, dia simple ya. Apa yang Allah sebut ni watak baik, watak jahat, ulama kata naknya kerja. Kita kena pastikan kita duduk pada watak yang mana, di posisi yang mana. Ana tak boleh nak bayar. Ana banyak juga rujuklah duduk tengok cerita tentang Nabi Lut ni berdasar pada hadis. Mana perasaan Nabi Lut tu nak hadapi masyarakat dia. Siapa dia tahu anak dia ni. Ambil anak aku ni tak sih. Kamu dia kata mu tahu kan kami nak gapo? Siapa tahu tu tanpa rasa malu. Ni berlaku secara muzaharah, secara terang-terangan. Bukan kata secara sembunyi-sembunyi dak. Yang mana masyarakat pada waktu tu menganggap orang yang melakukan liwat ni bukan perkara yang memalukan. Maknanya sudah sampai tahap balik paih dah fitrah tu. Berat. Sebab kalau kita tengok di barat kan, memang sudah mereka dijaga oleh undang-undang. Mereka ada tempat mereka sendiri, pantai mereka pun ada pantai mereka sendiri, mana mereka dilindungi oleh undang-undang. Sebab apa? Sebab jumlah mereka ramai. Mereka akan tuntut hak mereka. Dan perkara itu sebenarnya cuba dibawa ke seluruh dunia. Dan dia sebenarnya adalah satu gerakan antarabangsa. Di Malaysia kita ni, kita panggil LGBTQ lagi dia pun. LGBTQ. Q ni dia tak jelas dia jenis binatang apa, tak tahu dia punya apa ni, kecenderungan seks dia tak pasti. Mutahayyirah dia panggil bahasa Arab. Ni pokok Q. Dulu LGBT tak ada nak faham, kita mari Q pula. Tu bahasa Kelantan tu binatang apa tu, bukan nyopoh tu nak. Tu bahasa Kelantan tu dia ingat benar tu. Nak orang tidak Kelantan tak faham lah mana tu. Baik. Ni maknanya berat. Anda tak ada nak mikir tapi Allah kata berat. Ujian Nabi Lut ni berat. Bukan hadapi maknanya 2-3 orang lah kapal ni. Hak tu jumlah yang ramai. Baik. Berdasarkan ayat di atas, orang-orang kafir dan musyrik pada zaman Nabi Lut memperakui mereka bukan sahaja melakukan syirik. Hak syirik tu satu hal dari segi akidah, ni dari segi akhlak ni. Dan mereka mengkufuri risalah Nabi Lut. Mereka juga adalah manusia yang kotor lagi najis dari sudut akhlak. Ni pelik ni. Manakala keluarga Nabi Lut adalah orang-orang yang suci. Firman Allah SWT tentang orang-orang yang melakukan zina. Kalau kita baca lah dalam kitab fiqh, misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, dalam tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, sebenarnya orang kih liwat ni, walaupun dia kih liwat ni, siapa ada ulama berpendapat bukan seorang dua, dia ni kena hukum pancung. Maknanya berat tu. Walaupun tidak letak di bawah hudud seperti mana zina, tapi kih dia berat lagi. Mana orang yang terlibat dengan liwat ni, dia banyak perkara hilang keistimewaan. Nak jadi saksi tak boleh, apa tak boleh. Dan dia mesti letak di bawah sistem paru dalam pemerhatian kerajaan. Kalau dia kata dia bertaubat tu. Maknanya kalau dia berkahwin pun kerajaan kena sentiasa kena pantau kedudukan dia dengan isteri dia. Mana isteri dia pun kerajaan kena tanya secara berskala juga. Adakah berlaku lagi, takut duk minta nak berlaku gitu. Siapa tahu tu berat. Apa tu? Takut merebak. Jadi puak-puak ni sebenarnya memang dia ada hak dia. Gapo dia hak dia? Letak tempat berasing
Jangan bui keluar bebas gitu. Kalau kita pergi ke setengah-setengah tempat di Penang ke mana, pernah pergi. Oh, kalau pukul 12 malam lewat bapak dia ni. Malah dia sebut sekat tu, sebut kita pernah terlibat lah. Oh, kata paruk pun ni. Dia beberapa tempat lah. Kalau di Selangor pun ada tempat-tempat tertentu. Maknanya kita anak terkejut tu sebab kata bebas nampak. Bebas nampak. Tengok pakaian boleh kena ada. Kenapa jadi bebas gitu? Sepatutnya hak dia. Ini orang panggil hak. Yang sepatut dia dapat ke dia? Tempat khusus. Berpagar. Hak pagar tinggi 15 kaki tu. Tu sebenarnya hak dia. Dia tak boleh bebas gitu. Maknanya kalau kita bebas gitu, kita tidak memberi hak yang sepatut pada dia. Itu hak dia. Dia tidak boleh hak dia tak serupa dengan orang biasa. Sebab dia jenis lain. Hak tu sebenarnya. Jadi orang yang tuntut hak untuk LGBT tu sekarang ni tidak diberi hak pada dia. Sebab tu kita, anak pernah tulis dalam internet tu. Kita kata hak dia ni kena letak tempat khusus. Bui. Gitu sebenarnya. Kalau tidak rosak. Saya nak cerita dia terlibat benda ni, klik Mesir, dia masuk pada NGO, dia terlibat haniyah. Dia kata dia nak ambil pahala ni. Ramah hak kembali semula. Siapa dia sedih dia sebut kerana ada setengah-setengah tu terlibat dengan aktiviti tu kerana nak support keluarga ramah. Ni hak miskin lah. Tapi hak kaya-kaya tu, loya pun ada, hak kaya dah. Tu macam-macam. Dia tak serupa tu punya, orang panggil di segi fikrah tu tak serupa. Cuba bayangkan Nabi Lut dia hadapi daripada orang-orang kampung biasa, siapa orang cerdik pandai pun terlibat dengan liwat di zaman dia. Berat tu cabaran Nabi Musa, cara dia. Ni cara lain pula. Tapi bila Nabi Lut tu sampai satu tahap yang Allah puas hatilah dia telah usaha, maka Allah hantar malaikat supaya keluar ke dia daripada kampung tu. Maka Allah musnahkan kampung tu. Baik, ada juga setengah ulama dalam kitab tafsir, kenapa Allah musnahkan? Kenapa sedangkan Allah ni terkenal sebagai Tuhan Rahman Rahim, terima taubat? Mana bagi Allah manusia ni sampai satu tahap Allah Maha tahu, Nabi Lut tak tahu. Mana puak-puak ni kalau lama lagi pun tak berubah dah. Nabi Lut tidak kata gitu. Allah sendiri daripada tindakan Allah tu, ulama kita kata maknanya setengah-setengah kesalahan tu dia mesti diikdam, dihapuskan. Sebab tu dia ada sistem dalam agama kita. Mana-mana agama pun ada, dia panggil sistem hukuman mati. Hak hukuman mati tu itu bagi kesalahan yang kira-kira tak taubat, teruk telajak, dia kena ada tu. Walaupun Allah bersifat Rahman Rahim, taubat dia sampai kita kata mati sampai kiamat, tapi ada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya dalam kisah ni, apa ni? Kalau kita baca dalam kitab kan, teruk benar lah sebutnya. Sebab penyakit ni dia bukan sekadar penyakit akhlak ke benda, tapi dia ada virus dari segi fizikal, penyakit macam-macam boleh timbul. Lebih daripada orang panggil zina, ya, perbuatan zina. Sebenarnya liwat ni dia lebih dahsyat daripada zina. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada mereka setengah-setengah tokoh dalam mazhab Syafi'i dia kata hak ni memang kena hukum bunuh ni. Siapa begitu? Maknanya berat semua keliwat ni. Nak jadi saksi tak boleh, tak ada keistimewaan. Cumanya tak siapa perkat bunuh lah. Walaupun ada yang kata kena bunuh tu. Mana teruk terlajuk. Maknanya kalau orang terlibat dengan liwat ni, nak jadi tok ngulu tak boleh. So nak jadi hak atas baru tok ngulu. Jadi tok ngulu tak boleh tu. Apa tu? Teruk sangat. Tu kita boleh sekadar boleh sebut. Baik, cuba kita tengok. Ni kalau zina, liwat ni lebih pada zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lazimnya, kebiasaannya, perempuan-perempuan yang jahat dia sesuai untuk lelaki-lelaki yang jahat. Lelaki-lelaki yang jahat dia sesuai untuk perempuan-perempuan yang jahat. Dan sebaliknya perempuan-perempuan yang baik dia sesuai untuk lelaki-lelaki yang baik. Dan lelaki-lelaki yang baik dia sesuai untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka yang baik itu
adalah orang yang bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan daripada Allah dan pengurniaan yang mulia dari sisi Allah. Baik. Jadi di sini ada semacam ni ana petik secara ringkaslah. Ana petik secara ringkas. Maknanya Allah panggil pelabelan ini, mana label ataupun kita kata gelaran yang diberikan, ni perempuan jahat, ni lelaki jahat. Apakah kerana sekali buat salah ke macam mana? Nak boleh label sebagai al-khabithat, al-khabithun, al-khabithat. Boleh label ni perempuan jahat, ni lelaki jahat. Ini bukan kerana satu kesalahan, tidak. Sebab tu ulama-ulama tafsir dia kata dilabelkan oleh Allah perempuan-perempuan yang jahat, lelaki-lelaki yang jahat. Ini berdasarkan amalan jahat yang berterusan. Kerana dia buat amalan buruk secara berterusan, tak bertaubat, barulah digelarkan begini. Ayat ni panjang ni kalau nak bincang, sebabnya ni ayat ni berkait dengan zina. Khabith ni makna perbuatan zina. Sebab dia hukum awal dulu, mana perempuan zina dia tak boleh kahwin dengan perempuan zina, lelaki zina, dia tak boleh kahwin dengan perempuan yang baik, lelaki yang baik. Itu satu peringkat awal. Dia ada bincang khusus. Kemudian selepas itu masuk hukum itu. Akhir sekali boleh kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia boleh nikah. Dulu satu peringkat awal ulama kata tak boleh. Kalau terbukti dia telah berzina, dia kena cari lelaki berzina yang bertaubat juga untuk berkahwin. Peringkat awal dulu. Semua selepas tu masuk tu. Ni dia ada perbincangan khusus. Kalau nak tengok perbincangan ni, tengok dalam kitab Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili tu dia bincang perkara ni. No, ayatnya teruk ni. Sebab itulah dalam tapi kok mana kena faham lah, ni satu kawan ni anda nak sebut biarlah sebab tu kalau kita dalam masa anda belajar pun malah nak sebut. Dia sebenarnya seseorang yang terlanjur lah selepas dia bertaubat, dia tidak disyarat pun dia sebut katalah perempuan itu pada satu ketika dulu dia bosia lah kita kata, ataupun bohjan. Tak ada lama tak dengar istilah tu no. Padahal ada semua je ni bagi lagu tu. Apakah dia wajib cerita bila dia nak kahwin? Misalnya dia nak kahwin, katalah dia selepas dia bertaubat, dulu dia pernah hidup teruk lah kita kata, macam pelacur dah lah kita kata, na'udzubillah lah kita dah. Apakah dia perlu cerita bila dia nak kahwin bahawa dia dulu ni gini-gini? Ulama kata tak perlu. Tidak menjadi kewajipan. Tak perlu, tak dosa pun kata cerita. Sebab apa tu? Taubat, kita taubat. Tu. Sebab Islam ni dia bukan tengok pada dari sudut kemaluan tu saja, tidak. Dia ada bab lain yang lebih penting daripada itu. Tapi kalau dia nak oyak, dia tanggung sendiri risiko. Islam tak suruh. Lepas tu kalau dia royak lah ke mana, lelaki tu nak ke tak? Serah pada lelaki tu juga. Islam tak siapa tu. Dan apa nak royak sangat? Tak royak pun tak apa. Jadi kenapa tu? Nak royaknya besarnya taubat tu. Jadi perkara tu sebab gini anda sebut tu, sebab ada anda pernah dengar seorang ustazah kata dia kena royak. Anda pernah dengar? Kejut anda. Mana perempuan? Tak lelaki. Kalau perempuan, lelaki kena royak juga. Dia kata saya dulu tu mungkin royak. Tak? Ketemu tanggung sendiri. Sebab tu Islam di sini. Islam ni tidak tengok pada hak tu saja. Tak. Mana kepala umat Islam ni, yang didik Nabi, dia tidak tengok pada seks tu semata-mata. Bila seorang itu zina, maka dia akan hukum sepanjang hayat. Tidak gitu. Zina berat pada zina, rasuah berat lagi. Berat lagi sebenarnya. Sebab rasuah tu meliput zina, kesalahan dia dengan Allah. Rasuah dah. Kalau rasuah tu melibatkan harta negara, 35 juta rakyat Malaysia tunggu nak dakwa dia di hari akhirat. Jadi kena faham tu. Jadi kena faham. Jadi kalau adalah perempuan atau lelaki tu, dia kena bertaubat. Dan bila dia bertaubat tu haram. Kalau ada orang tahu kisah dia, haram diceritakan. Perkara ni berlaku di Kelantan kita, satu kes ni. Ini disampaikan kepada anak, cerita lama dah. Lama dah pun maknanya sekitar belah-belah tahun. Ada seorang perempuan tu, dia kita kata bosia lah.
Selepas dia bertaubat tu dia pergi ngaji pondok, dia memang menyesal sungguh lah. Dan dia tu bertaubat ketika dia muda, bukan tua gagah reda. Masa tu umur mungkin awal 20 hari. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, engko dia ni comel, dia bertaubat, dia pergi ngaji dengan pakar niqab ni. Akhir sekali nikah dengan seorang ustaz. Tu cerita dia. Hak di cerita kanan ni pun orang pondok juga. Boleh anak berapa 4 ke 5 gitu. Tiba-tiba ada orang bocor ke rahsia kepada suami dia bahawa isteri dia dulu ni mana bos ya. Gini cerita. Perbuatan tu dosa dia sangat besar. Sebab perempuan ni sudah itu sejarah dia tu. Dia bertaubat lama. Hak anak-anaknya kesal kepada dia panggil emosi suami dia tu. Suami dia jadi terganggu lah. Sampai dia tinggal isteri dia 2 bulan. Dia kata dia nak menenangkan fikiran dia. Mungkin dia ustaz. Lepas tu dia jadi macam terletah. Sebab tu tak lihat ada dosa besar mana tu dosa tu. Jadi dia tengok isteri dia nampak cerita orang duk cerita tu. Tapi selepas 2 bulan tu dia balik semula. Dia kata tak apalah. Saya sudah release. Dia jumpa seorang, bukan ustaz pun, jumpa orang tua. Orang tua tu kata, tu cerita lama dia. Sahabat Nabi ramai mana terlibat dengan zina sebelum tu. Orang tua ni kecek apa begitu, tapi kesal dia. Tak cerdik lah mana. Orang tua ni pun. Tapi bab ni dia reti, ni orang panggil tajribatul hayah. Pengalaman hidup. Dia pun cerita. Anda tak ingat panjang lah orang tua cerita ke dia. Dia pun mari mikir lah juga. Antara poin orang tua tersebut, bukan ustaz orang tua ni. Kadang-kadang orang tua ni main pengalaman hidup. Dia kata tak lah selepas mu kahwin dengan dia tu ada ke perangai lagi tu. Perangai je ni gelenyar lagi ada ke tak? Dia kata tak ada. Pernah terlintas ke mana isterimu ni kemungkinan ada buat? Tak pernah. Maknanya dalam tempoh siapa boleh anak 4-5 orang tak pernah terlintas. Maknanya isteri dia berubah sungguh. Taubatan nasuhat. Jadi kawan tu kata, orang tua tu kata ke dia, maknanya kalau dia pegang isteri dia lagi sebagai isteri dia, boleh pahala besar. Dan orang yang bocor ke rahsia tu berdosa besar dunia akhirat. Tu dia pun boleh terima. Bahkan isteri dia pun, mungkin isteri dia duk ngaji lama, dia faham, dia kata dia boleh terima lah kalau suami dia nak ceraikan dia. Tapi kena ingat tu sejarah lama dia, bukan kesalahan sekarang, kesalahan dulu. Tapi kalau nak cerai dia terima lah. Tapi akhir sekali tak cerai. Bagus inilah sebenarnya kesan bila kita mendedahkan keaiban orang. Padahal dia bertaubat lama, besar dosanya. Tak boleh nak bayar, boleh anak 5 atau 4 orang gitu. Sebab itulah Allah mengharamkan zina tu, sebab dia memberi kesan berat. Boleh ada setengah orang tu tak boleh terima. Cerai, hukum mana pun. Mungkin boleh lah. Kita pun tak tahu lagi kalau Allah uji begitu. Sebab tu berat, tak boleh. Baik, seterusnya menimbulkan rasa liar dalam hati. Maksiat ni dia menyebabkan jadi tak tenang, hati kita jadi bermasalah. Itu kesan maksiat. Maksiat memberi kesan yang besar kepada hati seseorang yang beriman. Antara kesan maksiat ke atas hati ialah ia menimbulkan rasa liar di dalam hati antara orang yang melakukan maksiat itu sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dapat diukur dengan sesuatu. Jika berkumpul kepada yang terlibat segala keseronokan duniawi, ia tetap tidak dapat menghilangkan rasa liar tersebut. Ia tidak dirasai melainkan oleh orang yang memiliki hati yang hidup saja. Dia nak ayat sini, kalau orang tu bergelumang dengan maksiat dalam keadaan tidak bertaubat tu, sebenarnya hati dia sudah tidak cenderung dah kepada agama sebenarnya. Jadi liar ni maknanya tidak cenderung kepada kebaikan. Hati dia sudah cenderung kepada maksiat, sudah cenderung kepada perkara buruk. Kalau bahasa Kelantan kita kat sini, tengok benda baik tidak rasa semangat, tidak rasa itu, tidak rasa nak, tidak minat. Tu kesal dia, tu maksud dia tu. Ini kerana orang yang mati dia tidak rasa apa-apa. Ni maknanya bagi penulis ni, kata orang ni sudah mati rasa, mati hati. Jadi seorang lelaki mengadu kepada sesetengah orang soleh tentang hati yang dia rasa keliar. Ni dia sebut pengalaman. Ada seorang lelaki tu, dia pernah cerita pada seorang yang soleh. Dia kata dia ni kalau baca Quran pun jadi nak hayati tak boleh, semaya pun tak khusyuk. Apa orang soleh tu jawab?
Orang soleh tersebut menjelaskan, dia kata semua tu berpunca pada dosa-dosa yang kamu lakukan. Selagi tak buat dosa tu, begitulah akan berlaku pada hati kamu. Jadi kalau kamu nak mengembali ke ketenangan dalam hidup, khususnya ketika melakukan ibadat, kena hapus dosa tu melalui taubat. Tu satu cara dia, tak ada cara yang kedua. Orang soleh itu menyarankan agar lelaki terlibat meninggalkan dosa-dosa tersebut, kerana bagi hati yang hidup tidak ada sesuatu yang lebih pahit daripada rasa liar dosa di atas dosa. Jadi di sini ana buat kesimpulan untuk perenggang ini. Antara tanda liar ni sebenarnya ni Imam Ghazali sebut ni. Dia panggil afatul qulub, kesal pada penyakit hati tu. Ni Imam Ghazali sebut. Antara tanda hati tu liar. Liar ni lawan dia tidak tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul, dia tidak boleh mutmainnah tatallih. Imam Ghazali antara lah orang lain pun sebut gitu juga. Anda duk baca Imam Ghazali tu, dia kata antara tanda hati liar, hati itu tidak terangsang atau tidak ada minat untuk buat baik. Jadi hak ni kita yang boleh rasa ni atas diri kita, enggak hati kita, orang lain tak boleh. Jadi kalau kita rasa gitu, kena semok, kena buat. Allah, kalau pergi YSM pun tak nak kata gapo ni. Itu lagi nak tahu. Itu lagi saya kata sakit hati. Puasa lah ke mana? Kalau maya puasa dah tu imam baca Quran sedap tu imam baca tapi tak asal gapo. Ustaz tu ngajari masalah dia kata tu sakit hati, dia suruh mari YSM. Agak-agak doktor kata mana? Doktor kata aku sakit hati tengokmu ni tu. Mesti doktor kata gitu. Barang ni dia kena rawat dengan agama. Sakit hati lagu ni dia kena rawat dengan wahyu, dengan ilmu wahyu. Tak ada alat moden yang boleh kesal ni. Hal ni boleh kesal dengan ilmu wahyu. Dia penyakit lagu ni. Silap doktor kata hamba puasa gitu juga. Kata kita ruas sopa lah. Jadi hak ni dia hanya boleh dirawat dengan ulumul wahyi. Baik. Seterusnya, antara penyakit hati kita ni untuk tujuannya untuk kita kesal diri kita. Hati rasa gelap. Gapo dia maksud hati rasa gelap ni? Cuba kita tengok di sini. Dia rasa gelap hati dia. Antara kesan maksiat kepada hati adalah merasa gelap di dalam hati, rasa gelap. Sebagaimana binatang ternakan berdepan dengan kegelapan malam dan membuatkan mereka tidak dapat bergerak. Mana kalau binatang kan? Tak sekialah kucing tu kau gapo jenis pesok binatang ni kalau malam ke tak boleh gerak. Senyap. Apa tu? Dia tak nampak gapo. Itu untuk perbandingan untuk mudah faham. Jadi kegelapan maksiat yang dirasakan di dalam hati itu tidak ubah bagaikan pandangan mata yang gelap gelita. Misalnya kalau kita duduk di satu tempat yang mana kita ni ada dalam hadis pun Nabi beri gambaran. Gelap hati itu kalau kita bawa pada gelap mata mana gelap, suasana gelap sehingga mata kita tidak dapat melihat. Sebab mata boleh melihat ni kerana ada pantulan cahaya tu. Gelap ni setara mana? Letak ni. Orang panggil batu. Ni tapak tangan tak ni pun tak nampak, gelap tak gelap. Gapo dia kita boleh buat masa tu? Nak berjalan pun takut. Tu. Itulah gambarnya kalau hati itu sudah gelap, walaupun mata nampak hidup seperti biasa tapi hati gelap. Cuba tengok di sini, dia ada buat di sini. Sebenarnya amalan ketaatan adalah cahaya, manakala maksiat adalah kegelapan. Jadi seseorang itu kalau hidup lebih banyak maksiat daripada perkara ma'ruf, maka hati dia tu tidak akan dapat melihat jalan menuju ke akhirat. Dia tak nampak. Jadi hak dia buat tu benar-benar tak malik saja. Saking cepat kaya pun tak boleh nak faham. Lemah juga tu. Duk tunggu tu kat sampai janggut. Berubah janggut. Duk agak lagi sikit cepat kaya. Tak cakap royak. Anak kata ke dia, kerajaan kaya tak boleh nak uji. Cuba fikir guna otak. Tiny lah nak guna otak ya. Sampai kita kecek kasar gitu. Bui 100 ya boleh 1 juta. Tak ada gamuk anaknya.
Siapa anak kata, minta maaf lah, ni nak kecek Kelantan ni. Kata menata mana nak uji kamu kata. Siapa kita kata gitu? Gegu kita ustaz juga ni. Lepas tu ambil duit orang malu nak tobik rumah, duk goreng nasi di rumah. Nak tobik malu buat apa? Duk kotik duit orang. Kita ustaz. Sebelum dia itu terayak dah, tak ada fakar. Dia kata entah percayalah kerana anak tak percaya entah kata dah lebat ni. Dia suruh kita percaya ke dia. Bergerak kata siapa anak guna kelas kata menata mana nak uji 100 riyal boleh sejuta je ya. Kerajaan sekaya mereka tak nak uji. Cina tak nak uji rakyat dia miskin mana. Fikir tu logik. Tak usah gunalah ayat Quran agak zaman Nabi. Baik. Tu kadang kita nak sebut dia ustaz orang panggil urusan jual beli urusan transaksi ni dalam Islam mesti melibatkan barang kan. Dia ada kaedah dia. Gak lagu ni orang tak panggil urusan dah. Islam tidak terima itu sebagai satu baik. Satu urus niaga tu bagi lagu tu. Islam tak iktiraf tu sebagai satu urus niaga yang halal. Tak. Tak cakap ayat pada dia ustaz ni. Boleh 3 bahasa. Tapi tak ada bahasa. Tak erti. Akhir sekali malu hidup malu nak pergi mana-mana pun takut kesal dia. Pahala ni. Jopo berjari-jari. Apa tu malu kat orang. Dah ambil duit orang nak bayar mana? Beratus ribu. Tak boleh nak memikir. Apa tu? Siapa anak kata mu ni buat gapo jadi gelak ni mati. Siapa kita kata gitu. Tak faham. Apa duk nampak duit tu? Barang ni biar ada enggak logik mikir ni tau. Logik mikir. Setengah tu masa muda siapa pecek dia tunggu lagi. Allahu akbar, kita pun lemah. Lepas kita nak kata gitu, nak kata tak gelak lagi hati tu. Tak cakap royak. Kita belanja rugi bahasa hari tu. Belanja makin nasi serati nak royak dia. Dia kata tak ngapu aku belanja mu gitu. Tak pakai. Ada lagi lain sedih tengok. Tak ada gapo malu gimana-mana malu. Nak makan gula pun malu. Bahayanya. Ni dia gelak hati tak cakap royak. Sistem hidup di muka dunia tak ada tu bagi lagu tu. Nak piti hijau lah. Sebab tu Islam bila dia kata baik ni mesti melibatkan pertukaran. Barang ada barang. Tu kan tidak tadi. Islam tak akan iktiraf. Baik. Setiap kali kegelapan tersebut meningkat, setiap kali itu juga hati tersebut menjadi bertambah bingung. Hati jadi tak ada panduan. Ikut saya. Kayak orang Islam ni walaupun tak cerdik, walaupun orang kampung, kalau dia ikut agama ni kan, nampak ada peraturan dalam hidup. Walaupun tak mengaji tinggi pun. Dia ikut agama dia mengaji. Dari situ memudahkannya terjebak ke lemah bid'ah, kesesatan dan perkara-perkara yang memusnahkan dalam keadaan tuannya tidak menyedarinya. Tidak ubah bagaikan orang buta yang berjalan seorang diri di waktu malam yang gelap gelita. Sebab benda-benda bid'ah ni itu salah satu sebab je lah. Sebab apa tu? Sebab suka dah takwil ayat-ayat Allah. Nak takwil semacam agama. Biasa maknanya hak kita buat ni kita nak takwil jadi harus belaka. Seolah kita tak ada buat salah dalam hidup kita. Rosak lagu tu. Sehingga bila kita buat mesti betul. Maka dia akan takwil semua ayat-ayat Allah. Sunnah-sunnah Nabi takwil. Apa tu? Tak siubah dia buat. Jadi seolah Quran dengan hadis ni kena ikut dia. Ni antara punca jadi gelap hati. Apabila kegelapan tersebut meningkat, ia akan kelihatan pada wajah seseorang. Sehingga apabila ia menjadi semakin kuat, wajah tersebut menjadi hitam, dan kehitaman itu boleh dilihat oleh setiap orang yang beriman. Jadi orang-orang yang Allah beri kebaikan kepada, kadang-kadang ialah ni pengalaman ulama-ulama Imam Syafi'i misalnya. Ni antara orang yang hebat. Dia panggil ilmu karakteristik lah, panggil ni. Dia panggil ilmu kiafah tu. Dia tengok tu dia tak yakin. Kadang-kadang ulama kita ni cerdik je. Ni kalau kita baca dalam kitab lah. Kadang dia tengok muka ni, dia kata kalau ada orang alim, orang soleh, orang yang baik, dia ni betul-betul mengikut sunnah. Kalau dia kata tak usah berusaha dengan orang ni, tak usah berusaha lah.
Maknanya mungkin dia nampak sesuatu tu. Dia tak harap tu, cuma dia nak royak tak boleh. Kalau royak ke jadi fitnah pula. Tapi setengah tu gitu. Kita kena faham lah. Ana apa ada lagu. Kadang kita nak royak, kita kata tak usah lah berusaha dengan aku, tak apa agak lah. Ada juga pengalaman kita gitu. Dia kata, apa yang tak ada, anda tak ada kata pengalaman, tapi aku tak apa agak ni kalau kecek lagu ni. Kena 25,000. Lepas masalahnya mungkin kita sekali dengan dia, pak kita kena bayar. Nak mana? Lepas tu 19,000 pula kena. Jangan main mutawih ni pun kadang-kadang kena berat-berat juga. Lepas tu kita kata tak usah lah berusaha. Kelis dia cakap aku, dia kecek aku tak agak dia. Tak apa. Tak apa, kena. Dia sebab itulah saya normal. Kalau kita perhatikan cara sahabat ni, cara bercakap tu, dia ada. Kalau kita ngaji hadis, dia ada habis semua. Ayat lagu mana tu? Tahu tu nanti kita, dia ada bab dia tak ingat hari berapa akhirat lah. Lepas tu kalau Minhajul Qasidi tu dia ada sebut. Misal contohnya begini lah. Ni bukan semua, tapi untuk perhatian kita. Jenis orang kecek derah semua. Tu ada setengah ulama atau pengal ini dia panggil ilmu, tapi tidak mesti gitu. Jadi kena berhati-hati. Setengah ulama kata jenis kecek sedap tak sakok kecek ni. Kena berhati-hati. Tapi tidak mesti, tidak mutlak. Tapi pengalaman. Sebab tu kita tak boleh kata dia ni kalau dah suluh lagu ni tak boleh ni. Tak boleh kata gitu. Dia ni kecek, tapi kena untuk berhati-hati boleh. Sebab tu saya normal kalau orang cuba nak recommend pada orang ni baik, dia tak terima. Mu tahu mana dia baik? Mu pernah ke musafir sekali dengan dia? Mu pernah ke berusaha dalam bentuk duit ke dengan dia? Mu pernah ke tidur semalam dengan dia? Sebab biasa tidur malam dia kecek orang kecek tu tak baik tu. Misalnya kita pergi apa ke Kuala Lumpur duk kecek orang. Ada setengah orang Kuala Lumpur kecek tak berhenti. Tua dah tu. Siapa kita kata tobat dah aku tak jalan dengan dia ni. Kita nak mikir pun tak ada. Ada lagu tak boleh. Orang lagu ni kalau kita perhatikan dia ada masalah. Tapi bukan semua, cuma nak ayatnya untuk perhatian kita. Jadi kalau untuk berusaha hal-hal yang melibatkan orang panggil duit jumlah yang besar, kena berhati-hati lah. Dia ada benda-benda gitu tu. Walaupun tidak mutlak. Jangan kita kata setiap orang kecek sedap maka dia tu bermasalah. Tu jadi formula dah, tidak gitu. Ini pengalaman lah. Tu. Antara ulama kita sebut, kalau orang duk cerita keburukan orang, jangan bersaing dengan orang itu. Apa? Dia akan cerita juga keburukanmu. Tu memang ada sebut dalam kitab pengalaman ulama. Sebab kalau dia boleh cerita keburukan orang pada kita, tak ada kemungkinan ke dia cerita keburukan kita pada kita. Ni ada belaka keburukan. Tak usah bersaing dengan orang lagi. Sebab ada setengah orang dia cerita keburukan orang tu dengan maksud yang molek. Tu kita kena nilai pula lah. Kena nilai lah pula. Baik. Gitulah dia. InsyaAllah kalau kita benda ni kita akan dapat ni kalau kita ngaji misalnya Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kitab Minhaj tu memang ada sebut. Kitab Imam Ghazali Ihya pun ada sebut tu. Jadi kena berhati-hati. Kok hadis pun ada sebut tu. Hadis pun ada sebut. Sebab tu dalam Quran kan bila kita dengar Arab cakap, Allah suruh kita berpaling. Fa'arid. Kamu paling. Sehingga dia ubah topik perbincangan. Baru kamu japuk pula. Kau tengok dia. Apa tu? Tak suruh kita terlibat. Menyebut ke keburukan orang, jangan terlibat langsung. Itu secara umumnya begitu. Baik, ana ambil sikit lagi. Di sini ada buat nota. Okay, sebelum kita pergi pada perenggan seterusnya tu, maksiat yang berterusan. Ni. Maksiat yang berterusan dan tidak ditutup dengan taubat boleh menghilangkan basirah, yakni mata hati, yang mengakibatkan hati kurang minat kepada kebaikan. Basirah ni sangat penting. Quran guna hadis, guna basirah. Maksiat yang berterusan dan tidak ditutup dengan taubat, dia boleh menghilangkan basirah,
Basirah ni kalau dia bahasa Kelantan, bahasa Melayu kita panggil mata hati. Hak mata kasar ni dia panggil mata ain, bas ain ni hak ni. Selagi dia mata hati, hak tu dia suluh benda-benda yang bersifat batin. Kalau hak tu sudah mati, tertutup, maka hati itu sudah jadi hilang fungsi yang sebenar. Dia fungsi yang sebenar ubudiyah, nak perkara ma'ruf, jadi tak ada. Jadi maknanya hati itu dia hanya melihat perkara yang buruk. Kadang-kadang orang buat benda baik pun dia takwil jadi buruk. Orang nak sedekah pun dia takwil. Ni sebut oleh kita. Orang nak sedekah tak sawi lah. Dia kata masjid tu kalau bui pun dia sipai, tapi dia tak guna pun. Tengok tu orang nak bui ke masjid, tengok. Jadi lagu tu hati dia. Tak sawi lah ke dia tu malah baik tu. Dia bui ke dia. Jadi gitu. Sebab tu kita kena perhati. Kena perhati dalam kehidupan. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi, ni antara sahabat yang paling alim, digelarkan sebagai maha guru sahabat. Dia pernah berkata, dia kata kebaikan yang dilakukan itu memberi kesan pada wajah. Ada sinar pada wajah, ada nur tu. Orang nampak walaupun sepupu Bilal. Cuba tengok sahabat kata warna Bilal. Bilal ni huduh, tapi tengok muka dia kenapa macam ada cahaya. Padahal dia terlega. Negru. Kita tiga ni boleh kira kata. Dia negru. Tapi ada cahaya. Apa tu? Cahaya iman. Tu kan. Cahaya pada hati, keluasan pada rasa ni kesan dia. Kesan di dunia ni, hak akhirat ada lagi. Bagi orang yang baik. Kebaikan yang dilakukan dia memberi kesan. Kekuatan pada tubuh badan, dia ada kekuatan. Dan cinta di dalam hati kepada orang lain, pada makhluk. Sayang kepada orang. Sebab tu berkahwin ni kena, kalau kita mudah benci, kan ada berlaku gitu kan. Jadi mudah benci pada orang. Masalah tu kita tu. Kadang-kadang 2-3 hari tu mari puasa lagu tu. Ni sebab dengan anak tu buku hak berkait dengan hati 1,500 muka surat. 3,400 muka surat lebih. Dia 2 jilid. Berapa jilid tak ingat, tapi dia wasa dalam tu, itu sah tu anda tengok tu 3,000 muka surat lebih. Jadi memang dia bincang apa ji Al-Juwairi tulis kitab tu. Ni tu panjang lebar lah. Amalan keburukan itu memberi kesan hitam pada wajah. Ni hak sebaliknya. Kegelapan dalam hati, kelemahan pada tubuh badan, kekurangan rezeki dan kebencian di dalam hati kepada makhluk. Mudah benci kepada orang. Tak ada perasaan ihsan pada orang. Cara tu bermasalah tu. Kalau pada diri kita ada begitu, cepat-cepat tak boleh bertangguh, kena buat rawatan. Dengan cara baca Quran, belajar tafsir, belajar hadis, tengok. Hak tu boleh rawat. Dia tak siap dengan makan tokat alien, dengan makan tokat haji somak tu tak siap ni. Hak ni dia kena didik melalui Quran dan hadis. Insya-Allah. Dan amal sunnah. Allah akan tukar tu. Gitulah. Hak ni sebenarnya kita pun bincang malam apa ni. Hak fik doa dan zikir tu. Tu dia ada sebut juga. Bahkan Nabi ajarkan beberapa doa yang boleh menyebabkan hati kita, tubuh kita jadi sehat. Sehat tu sehat emosi. Sebab kadang-kadang orang letih emosi, jadi letih habis tubuh. Bila Allah beri ketenangan pada hati dia, kerja berat tak mana pun jadi relax. Mana kalau letih dia tidur neraka. Sebab tu dalam Quran kata, cerita pun berlaku dalam peperangan Uhud lah. Peperangan Uhud kan, malam neraka deko sahabat. Perang tu. Maknanya Allah beri tenang sampai perang muka malam tak boleh perang gelap tidur. Siapa neraka? Kalau kita kata deko seseh pun, pada waktu perang apa tu? Allah beri ketenangan. Sebabnya tak mati pun tak apa. Kalau mati tak mati pun tak apa. Kita perang lagi. Orang kafir tak neraka tidur malam. Macam-macam lagi dalam kepala gini ketakutan. Orang Islam tak. Dalam Quran sebut tu, dia panggil pejuang-pejuang di medan Uhud itu. Tu hak tu lah hak kita nak. Sebab tu hadirat dia anak gini daripada banyak buku yang kita baca lah. Ada ulama dia melontarkan pandangan untuk kita berfikir. Agak-agak lagu mana orang Islam hak tak pernah dengar tafsir Quran, sebulan sekali pun tak dengar, tak jumpa dengan tafsir Quran, tak jumpa dengan huraian hadis.
Lagu mana dia hidup dia? Tu kena fikir. Tu. Sebab itulah dia kerajaan sebenarnya dalam politik Islam ni dia ada dua. Dia panggil moto politik Islam. Dia panggil hirasatuddin wa siyasatud dunya. Tugas kerajaan dia mesti berjalan serentak. Kalau tidak jadi tak seimbang pembangunan itu. Gapo dia? Urus takbir dengan cara baik, dan dalam masa sama dia kena hirasatuddin. Dia kena jaga agama. Dan ulama bincang hirasatuddin yang paling besar, kerajaan mempunyai tanggungjawab terbesar untuk tutup ni punca-punca jadi kerosakan akidah tu. Ana baca buku tentang Hajjaj. Hajjaj ni memang sepatut kena baca buku ni, sebab Hajjaj ni memang buruk sungguh nama dia. Ada orang buat kajian, boleh MA kajian, tajuk dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara alaih. Dia bincang semua riwayat-riwayat, cerita-cerita yang menyebutkan tentang Hajjaj. Dia bahas setiap satu riwayat dia bahas. Boleh MA. Dia kata Hajjaj ni ngaji hadis di masjid, ngaji tafsir ngaji hadis di masjid Madinah. Dia pelajar di masjid Madinah. Tapi dia ni cenderung ke politik. Umur 18 tahun terlibat dengan pengurusan politik. Dan dia tu ngaji. Sebab itulah terkejut anda baca. Sebab cerita ni masa guru anda sebut di sekolah menengah, masa kita ngaji sekolah harap masa itu. Dia kata Hajjaj ni zalim. Bila dia dilantik menjadi gubernur di Mesir, orang panggil khutbah dia, ceramah dia mula-mula, ucapan sulung dia mula-mula tu bawa pedang tanpa sarung. Ingat tak? Siapa dia heret pedang tutup api belaga dengan batu atas tanah. Dia kata dia nampak kepala rakyat seperti buah hanzal, sudah boleh dipetik sampai bila-bila. Tengok tu, dia maknanya dia nak didik masyarakat dia dengan cara kasar. Maknanya dia tidak akan berlemuk rakyat dia. Jadi guru anak kata tak ada orang zalim seperti ni. Rupanya riwayat tu sebenarnya dalam riwayat betul, riwayat lengkap. Hajjaj kata gitu depan orang yang bunuh Sayyidina Uthman. Sebab pembunuh Sayyidina Uthman nya puak-puak Mesir tak ramanya, Mesir, Iraq. Tu. Dia bukan setakat tu, dia depan tu ada lagi. Hajjaj kata aku akan cari pembunuh Sayyidina Uthman sampai lu caci. Tu cerita sebenarnya. So, yang kedua, apa ya kerajaan Umawi dia hantar dia? Kenapa kerajaan Umawi terpaksa hantar dia jadi gubernur situ untuk sementara waktu? Orang kita tak tahu sejarah tu. Rupanya sejarah dia sebelum Hajjaj pergi ramai dah gubernur Islam dibunuh di Mesir, bunuh tengah malam. Abul As tu antara salah seorang yang katanya pernah lagi buat orang nak bunuh dia masa dia jadi gubernur di Mesir. Al-As bin Wa'il kan? Anak dia nama Abdullah bin Amr bin Al-As. Anak dia Abdullah. Anak dia tu ilmuwan, ayah dia Amr bin Al-As. Dia pernah jadi dia pun pernah itu. Jadi akhir sekali kerajaan tak dapat tidak kena hantar orang sebuah Hajjaj ni. Tu. Dan terbukti ulama kata dalam kajian sejarah anda baca berkenaan Syiah, zaman Hajjaj itulah Syiah tak boleh hakak kepala. Syiah tak boleh hakak kepala zaman dia. Patutlah riwayat-riwayat dia kata jahat ada seumur bobok tu. Ada seumur bobok Syiah riwayat hadis. Tu sebenarnya cerita dia. Siapa menghalalkan Madinah 3 hari 2,000 perempuan mengandung. Dia beri kebenaran tentera dia ragu perempuan Madinah 3 hari. Munasahabah kau cerita tu. Ni guru anda juga cerita masa ngaji dulu. Dia panggil peristiwa hari Khamis. Sejarah hitam hari Khamis. Guru kita sebut, kita buat Allah beci ulak taik dia kita kata beci ke Hajjaj ni. Tu bahasa Kelantan tu. Main Kelantan kau dari beci. Bukan ulak-ulak buah dak. Tak ada siapa guru anak kata tak ada di muka dunia. Kita tak jumpa orang sezalim Hajjaj. Hajjaj ni tabi'in. Hajjaj ni tabi'in. Bukan generasi 400 tahun lepas tu. Kita tu tak setara tu ya. Dia ringkas dah tu. Dia buat tesis tu lagi. Nak suruh kita faham. Jadi kalau kita gitu kita mau mikir sejarah ni rosak banyak. Gitulah. Jadi sebab itulah ramai ulama kata dia sebenarnya orang saleh. Cuma dia kerah, tegah. Tu. Nak cari kalau nak supaya kita nak pergi lawan popok Mesir tu. Popok dia semua dewa nama mana?
Lah ni pun ada lagi agama paganism tu. Nak tahu ya kita lemuk ni doa semacam. Doa 2 kali sudah, kali ketiga tu bui pedal lah. Nah. Sebab tu ulama kata, biarlah nak sebut sikit lagi. Ni ayatnya sahabat ni dia ada juga ijtihad dia. Sebenarnya kerajaan Umawi ni, Sayyidina Uthman ni dia antara kabilah Umayyah juga. Terbunuhnya Sayyidina Uthman, terbunuhnya Sayyidina Ali, 2 kes ni Sayyidina Umar sebelum tu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, 3 orang terbunuh ni. Muawiyah kata mana? Muawiyah kata 3 orang dah khalifah kena bunuh. Tak kira kita nak merentah serupa, tak kira tak siubah gaya memerintah lagi. Tu cerdik Muawiyah. 3 orang dah khalifah ni, sahabat Nabi nombor 2, nombor 3 semua kena bunuh. Tak kira kita tak siubah lagi cara merentah. Saya nak tu Muawiyah kata kena ubah cara merentah. Pemimpin mesti ada bodyguard. Dan orang yang nak cabar pemimpin dengan ketentuan kalau dia hasut ayat kena tangkap segera. Boleh dia buat diskusi, boleh duk panggil nak mesyuarat, tak payah. Apa tu? 3 dah dia kata khalifah kena bunuh. Ulama kata inilah sebab Muawiyah ni pok tu takut sangat. Dia atas tentera. Dia atas tentera kan? Mana kalau ada nampak itu dia atas tentera, dia sekali dia pergi berbincang atau wakil aja, kali kedua dia atas tentera dia. Puak mana tu? Puak hak bunuh Sayyidina Uthman. Puak ni sudah terbukti dia ada satu akidah. Akidah ke dia? Halal darah ahli sunnah. Halal. Hak lagu ni dia tak boleh baca. Nak baca semacam, nak baca ni orang lagu lain. Hak jenis mayat dak tu boleh baca lah. Hak ni dak ni dia menghalalkan darah umat Islam. Lah ni siapa dia halal darah umat Islam? Syiah. Syiah Rafidah, Yahudi dalam kitab dia. Tu tak boleh baca. 30 hari hancur dah baru nak buat gencatan senjata. Gencatan senjata macam kau ni hancur lebu dah. Tu. Gitulah. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan sambung pada muka surat 88 perenggan bawah sekali. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.